Datuk Dr. Xavier Jayakumar, Kuala Langat. Terima kasih, Speaker. Soalan saya, soalan 10. Sila Yang Berhormat, Menteri Tenaga dan Sumber Asli, jawab 3 minit. Terima kasih, Datuk Yang Tua. Pada masa ini, reserve mineral negara yang belum dibangun dianggarkan bernilai 4.11 trilion. Reserve ini merangkumi mineral berlogam, mineral bukan logam termasuk pasir laut dan sungai, dan mineral tenaga. Bagi memastikan sektor industri mineral dapat dibangun secara holistik dan memberi peluangan kepada jangka masa panjang, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli sedang merangka Pelan Transformasi Industri Mineral Negara. Pelan transformasi ini merupakan satu inisiatif bagi merancangkan semula industri mineral negara dengan perancangan yang dicadang selama 10 tahun, iaitu bermula tahun 2020 sehingga 2030. Pelan transformasi ini akan dipacu dengan matlamat dan sasaran yang jelas serta dibangun melalui pengukuhan trust-trust utama yang merangkumi aspek tabir urus berkesan dan holistik, pembangunan industri, pembangunan data maklumat serta teknologi dan inovasi. Kementerian akan memastikan sasaran yang ditetapkan sepanjang tahun 2020 sehingga 2030 berjaya dicapai mengikut garis masa yang telah dirancang. Ini merupakan salah satu inisiatif dalam memastikan proses pembangunan industri mineral negara dapat dilaksana secara sistematik agar usaha untuk membangunkan industri mineral boleh diteruskan pada fasa-fasa pelan pembangunan seterusnya. Kesemua trust ini melambangkan hasrat kementerian dalam memastikan pembangunan industri mineral menjadi sebagai salah satu penyumbang besar kepada ekonomi negara. Hal ini termasuklah memastikan pembangunan industri mineral tidak lagi tertumpu kepada aktiviti pelombongan di peringkat huluan semata-mata. Malahan, ia akan berkembang luas sehingga ke aktiviti pemprosesan atau penghasilan produk berasaskan mineral yang merangkumi peringkat pertengahan dan hiliran. Sepanjang proses pelaksanaan Pelan Transformasi Industri Mineral Negara, kementerian ini akan memaklumkan kemajuan pelaksanaan dan perjalanan Pelan Transformasi ini melalui laporan tahunan yang akan beri tumpuan kepada pencapaian dan jurang yang masih wujud serta tindakan intervensi yang bakal dilaksanakan. Ia bagi memastikan pelan yang dirancang mencapai prestasi kemajuan yang ditetapkan. Saya ingin juga maklumkan bahawa kementerian juga berhasrat untuk mewujudkan semula Majlis Mineral Negara yang sebelum ini telah digabungkan di bawah Majlis Tanah Negara pada tahun 2009. Pengujudan semula Majlis Mineral Negara adalah bagi memastikan isu-isu berkaitan dengan industri mineral negara dapat dibincang secara komprehensif antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, terutamanya untuk memastikan segala perancangan dan pelaksanaan yang terkandung dalam Pelan Transformasi Industri Mineral Negara yang dirancang ini dapat dicapai sepenuhnya. Selain daripada itu, kementerian juga dalam tindakan untuk menubuhkan Lembaga Pembangunan Industri Mineral Negara, ringkasnya LPMM, sebagai pemacu pembangunan dan tabir urus industri mineral secara khusus dan holistik termasuk kawal siap industri tersebut. Kementerian ini mensasarkan untuk membentangkan rang undang-undang Lembaga Pembangunan Industri Mineral Malaysia ini di Parlimen pada tahun hadapan. Tambah lagi, antara langkah awal yang telah diambil bagi memastikan ketulusan dalam tabir urus industri mineral negara, kementerian ini juga telah memperkenalkan prosedur baru dalam proses permohonan dan kelulusan permohonan pengeksportan pasir, di mana kalau sebelum ini di bawah Yang Berhormat sewaktu menjadi menteri tidak diwujudkan, kita wujudkan jawatankuasa teknikal pengeksportan pasir ke luar negara, dipanggil JKTEP, dan telah ditubuhkan untuk meneliti, menyemak, mempertimbang setiap permohonan. JKTEP juga bertanggungjawab untuk membuatkan show terhadap setiap permohonan setelah permohonan dan pemohon memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli komited untuk merealisasikan Pelan Transformasi Industri Mineral Negara agar sektor mineral menjadi salah satu penyumbang utama kepada ekonomi negara.
di samping mengamalkan kaedah perlombongan yang mampan demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan pertama, Kuala Lengat, sila. Terima kasih Menteri. Memang penubuhan lembaga sumber asli negara ini kita nanti-nantikan dan telah pun dimulakan tahun yang lepas, dan saya harap ini akan dibentang di Parlimen untuk tahun hadapan. Tetapi sekarang ialah abad 21 dengan mineral-mineral yang terlibat. Satu-satunya ialah rare earth yang kita faham pentingnya di dalam industri sekarang. Apakah pendirian kementerian isu pelumbung rare earth di Perak ataupun di Kedah, yang ketahui saya telah pun adakan kertas kerja untuk dilanjutkan di dua-dua negeri ini. Adakah kementerian akan lanjutkan pelumbungan mineral rare earth ini di dua-dua negeri itu, ataupun satu pilot project telah pun disedia ada ataupun siapkan untuk masa depan yang akan datang? Terima kasih. Kuala Lengat, sila Menteri. Saya ingin betulkan apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi. Apa yang kita akan bentuk ialah bukan sebagaimana yang Berhormat sebut tadi, tapi yang akan kita bentuk ialah Lembaga Pembangunan Industri Mineral Negara. Ini pembaharuan sebagaimana dicadangkan sebelum ini. Cuma saya nak sebut bahawa berkaitan dengan perlombongan mineral REE yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat tadi, pendirian kementerian apa juga yang ingin kita lakukan, ia mestilah mematuhi Akta Pembangunan Mineral 1994. Apa juga yang ingin kita bangunkan, kita mesti mengikut garis panduan yang telah ditetapkan bagi memastikan industri mineral ini benar-benar dibangunkan dengan mematuhi segala peraturan-peraturan sedia ada, dan kepentingan rakyat dan negara mesti diberi keutamaan. Berhubung dengan pertanyaan Yang Berhormat, saya faham bahawa Kerajaan Negeri Perak sebelum ini telah pun membuat keputusan dalam mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri pihak Pejabat Tanah dan Galian Perak yang meluluskan untuk pilot project REE yang mahu dilaksanakan di bawah pengurusan syarikat Menteri Besar Incorporated. Saya telah mengadakan perbincangan dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, dan apa yang kita lakukan mesti mematuhi peraturan-peraturan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Oleh itu, satu jawatankuasa bersama, task force, diwujudkan antara kementerian dan juga kerajaan negeri untuk membolehkan mineral REE ini yang berpotensi besar, yang boleh mengangkat dan mewujudkan sumber baru negara dapat dibangunkan secara lebih baik, supaya pilot project yang kita lakukan ini benar-benar baik dan tidak mendapat rungutan daripada rakyat. Yang penting, ia mesti dibangunkan mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan mengikut akta sedia ada. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Saya benarkan satu soalan tambahan. Yang kedua, Yang Berhormat Baling. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Jawapan yang agak menyeluruh, syabas dan tahniah. Cuma saya melihat laporan Bank Negara pada tahun 2019 telah menyatakan bahawa industri pelumbungan dan pengkuarian hasil bumi hanya berkembang sekitar 2.9% berbanding dengan sektor perkhidmatan 6.1%, sektor pertanian 4.2% dan sebagainya. Soalan saya, apakah terdapat sebarang usaha daripada kementerian untuk mencari orang-orang yang pakar dalam dan luar negara untuk membangunkan industri hiliran sumber nadi bumi negara bagi manfaatkan pulangan yang lebih besar kepada pendapatan negara? Apakah ada sebarang perancangan? Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Saya sebutkan tadi bahawa industri mineral negara sedang dilakukan melalui proses transformasi. Maknanya kementerian ingin melakukan pelan transformasi kepada industri mineral negara kerana melihat bahawa ini merupakan satu industri yang boleh menjadi punca pada pendapatan baru negara. Oleh kerana itu,
Langkah-langkah yang saya sebutkan tadi adalah sebahagian daripada usul-usul tersebut, termasuklah mewujudkan Majlis Mineral Negara. Dan saya sebutkan bahawa nilai mineral yang ada dalam negara kita hari ini ialah lebih daripada 4.11 trilion. Ini cukup besar. Untuk membangunkannya, kita mesti mematuhi peraturan-peraturan yang sedia ada dan menjalin hubungan baik dengan kerajaan negeri. Dan untuk itu, saya ingin nyatakan bahawa kita akan melaksanakan dan membangunkan mineral negara dengan menyelaraskan tabik urus yang baik mengikut perundangan yang ada dan menambah dan meningkatkan lagi dari segi inovasi dan teknologi, dan kita akan melakukan pemetaan mineral dengan lebih tersusun dan lebih baik. Sebab itu kita ingin membangunkan, mewujudkan lembaga pembangunan mineral negara supaya pembangunan ini dapat dilakukan lebih baik dan akhirnya mineral negara ini dapat menjadikan sumber pendapatan baru kepada kerajaan dan penting untuk rakyat negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang berhormat dengan jawapan